Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Februari 2019. Pengendali laman blog Papagomo mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate di Kajang hari ini atas dua pertuduhan mengaitkan dan mendatangkan kecederaan terhadap Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam satu insiden pada hari penamaan calon Pilihan Raya Kecil Semenyih 2 minggu lalu. Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris yang juga Esko Pemuda UMNO membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Fazilatul Isma. Papagomo tadi dikenakan dua pertuduhan. Pertama tadi di bawah Seksyen 509 Kanun Kesiasaan yang mana kerana mengeluarkan perkataan bodoh kepada Yang Berhormat Menteri Syed Saddiq, dan yang kedua pertuduhan di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan kerana menyebabkan kecederaan kepada Menteri. Itu pertuduhannya. Pendakwa raya ada mohon kepada mahkamah tadi untuk satu jaminan berjumlah 30,000 ditawarkan kepada OKT, kepada Papagomo. Tapi kita mengambil kira tadi bahawa Papagomo hari ini hadir ke mahkamah dengan tidak bergari, tanpa diambil oleh polis, datang pada rumah hanya dengan satu panggilan telefon oleh IO yang mengatakan hari ini tuduh, mari mahkamah. Dan dengan itu cukup untuk membuktikan bahawa OKT ini benar-benar untuk bertanggungjawab terhadap kes ini dan tidak akan melarikan diri. Jaminan ni sebenarnya tak nak bagi lagi je kan? Jadi tak perlulah jaminan tinggi, kita katakan, sebab dengan jaminan kosong pun boleh hadir, apatah lagi kalau kena jaminan duit kan? Dan dalam kes ni juga mahkamah membenarkan jaminan sebanyak RM8,000 atas faktor-faktor yang kita punya pasukan peguam nyatakan kepada mahkamah tadi. Dan juga mahkamah ada juga pada mulanya buat perintah untuk penahanan pasport. Namun setelah kita hujahkan kepada mahkamah, kita mohon pertimbangkan bahawa tiada keperluan untuk Papagomo ni melarikan diri, memandangkan beliau pun Esko Pemuda UMNO Malaysia, beliau ada keluarga, anak 5 orang di sini, tak ada keperluan. Lagipun kes ni kes yang lazimnya boleh denda kan, bukan satu kes yang besar. Dan jadi mahkamah terima hujahan kami tadi dan gantikan perintah tanah pasport itu dengan lapor diri sebulan sekali di balai polis. So tidak membebankanlah kepada Papagomo itu. Dalam kejadian 16 Februari lalu, Syed Saddiq yang juga anggota Parlimen Muar mendakwa diserang sekumpulan penyokong pembangkang sebaik keluar dari pusat penamaan calon PRK Don Semenyih di Dewan Seri Cempaka, Majlis Perbandaran Kajang, dan Wan Muhammad Azri ditahan polis keesokan harinya bagi membantu siasatan kes itu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke mencadangkan supaya ceramah 6 jam yang dihadiri sebelum mengambil lesen memandu diterapkan melalui kurikulum sekolah pada tingkatan 4. Kita tahu, saya juga pernah pergi duduk 6 jam ceramah, Dr. Masri pun kena, setiap orang pergi kena. Nak pergi ceramah 6 jam tu, daripada 6 jam 3 jam tidur lah kan. Kebanyakan ini, let's be very frank about that. Adakah ceramah 6 jam itu efektif? Adakah dengan menghadiri ceramah 6 jam itu orang yang pergi memohon lesen itu betul-betul dan benar-benar memahami dan menghayati undang-undang kita di atas jalan raya? Mungkin salah satu insentif yang kita boleh berikan ataupun kita innovate, melihat kepada inovatif policy dan dasar kita, ialah kalau pelajar yang telah pun mempelajari sukatan ini, apakah tidak di dalam JBJ kita boleh mengecualikan pelajar-pelajar ini daripada menghadiri ceramah semasa mereka mengambil lesen memandu. Satu demi satu, pilihan raya kecil yang berlaku di Selangor adalah amaran daripada Allah supaya rakyat Malaysia memilih parti yang tepat. Kata Ketua UMNO Puchong Muhammad Satim Diman, semua pilihan raya di Selangor iaitu di Sungai Kandis, Seri Setia, Balakong dan kini di Semenyih, semuanya melibatkan kematian wakil rakyat daripada Pakatan Harapan. Ada orang meninggal
Yang meninggal ni tuan-tuan dan puan-puan, yang meninggal itu siapa? Hah? Wakil rakyat mana? Wakil rakyat Pakatan Harapan. Yang meninggal bukan wakil rakyat daripada Barisan Nasional. Ada ke Barisan Nasional yang meninggal? Tak ada di kerajaan mana dia tinggal 5 orang aja. Kalau 5 orang itu meninggal apa lah? Dan apa pula? Di kamar Helen tinggal dari kecil juga. Orang kata meninggal juga. Sana yang meninggalkan mahkamah. Mahkamah yang meninggalkan kamar Helen. Tapi tak senang ni takdir ilahi yang meninggal ni Allah Ta'ala bagi dia meninggal. Pasal apa tu? Saya tak cakap kakak. Jadi di situ tu sebenarnya dia membagikan apa orang kata? Memberikan apa orang kata? Amaran. Amaran yang pertama BN kalah di Sungai Kalis. Tak apa. Pasal belum nampak. Lepas tu pergi ke Serista pun kalah juga. Tak apa. Allah kata agaknya orang Islam kat Malaysia ni tak faham lagi ke? Dia meninggalkan kadang-kadang pun tak faham lagi. Kau tak faham tak apa, aku bagi kat sini kat kamar Helen. Mahkamah yang meninggalkan dah bagi bagi pada berapa 100 unit, 600 macam ni sampai ke 3,000. Pun orang sana dah faham. Itu pun alasannya pasal sana Barisan Nasional lagi tu. Okey tak apa, kata Allah, aku matikan dah sini. Tak semuanya pula. Tak ada ilahi. Tu pun tak faham lagi. Balu keluarga kepada Wakil Rakyat Pakatan Harapan yang meninggal dunia mengecam kenyataan Muhammad Satim dan menuntut Ketua UMNO Puchong itu memohon maaf. Kenyataan dia ni bukan sahaja liar, malah kenyataan yang sangat biadab. Bukan sahaja biadab pada waris, tetapi dia biadab pada Tuhan. Dia seolah-olah menjadi wakil Tuhan menurunkan hukum. Al-Fatihah dan salam takziah untuk semua mantan yang berhormat dari semua parti politik yang telah kembali bertemu penciptanya. Isu ini adalah isu yang tidak sepatutnya dibangkitkan sebegini rupa. Jadi kita terkejut, dan kita mengharapkan sebagai orang yang meletakkan dirinya sebagai seorang pemimpin sepatutnya tak boleh cakap macam ni lah. Okay, saya berdoa lah supaya Allah Ta'ala berikan keinsafan kepada yang berkenaan untuk berfikir bahawasanya dia pun ada keluarga. Okay, dia pun ada keluarga. Jadi cubalah rasai perasaan kami. Itu yang saya daripada pihak keluarga lah. Dalam perkembangan lain, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya mendedahkan sedikit sahaja mengenai dakwaan bahawa PAS membayar editor Sarawak Report Claire Castle Brown sejumlah wang yang besar. Kepala orang bising-bising semua, betul-betul tarik balik. Kalau tarik balik, saya boleh saman. Saya saman utusan dulu, saya tarik balik. Sebab dia minta maaf. Dia bayar dengan saya. Untuk saya duduk penjara, tak ada gaji pun, dapat gaji. Itu sama. Ya, ini dia tarik balik. Kemudian kata, bagi kita berompas, kita menang. Allahu Akbar. Menang apa? Kalau menang, Claire tidak akan ulang. Dia ulang lagi. Claire minta maaf, dia tak minta maaf. Claire padamkan report itu, dia tak padam. Dia ulang lagi. Jadi saya baca, saya bukanlah lawyer, tapi 20 tahun masuk keluar mahkamah. Aku ngerti lah. Saya tengok, saya kata ni ada something wrong. Kemudian pimpinan PAS ulang lagi hari ini. Ustaz Ali kata kita tak bayar kepada Claire Newcastle. Saudara, saya ada bukti bahawa semalam saya tanya, saya nak test. Saya kata ada tak bayar kepada Claire
1 juta lebih. Jawab semua. No. Oh, bawa saya. Ni, nama saya Muhammad Ibrahim. Kalau saya tak ada fakta, saya tak lawan. Ni saya ada fakta, memang ada bukti. Pas khususnya dalam usaha ahli terpaksa bayar 1,4 juta ringgit kepada kedai edukasi. Kalau ada pasang cabang, boleh cabang ke mahkamah anytime. Saya ada bukti. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, satu sidang media khas akan dibuat bagi menjawab dakwaan Datuk Seri Anwar berkenaan parti itu membayar 1.4 juta ringgit kepada editor Sarawak Report. Just one word I would say. We believe documents speak louder than words. We have all the documents. Okay. Kiranya Datuk akan dedahkan dokumen. Kita akan jawab balik lah. Kita akan rebut balik based on document. Sebab dia pun kata dia rujuk dokumen. Kita akan tunjuk dokumen tu macam mana. What happened, what is the status of the document at this particular time. Kita akan discuss lah. Dokumen tu akan didahkan pada hari ini juga ke minggu? Ya, I'm a lawyer. I will show you based on evidence, not like him. He's telling all the hearsay. Dia cakap dia ada penyata bank tu. Ya? Dia cakap dia ada penyata bank. Dia kena tunjuk lah. Tugas kerajaan pada hari ini sepatutnya memperbaiki sistem untuk memudahkan rakyat sesuai dengan tuntutan agama. Paling penting di sini kita lihat tugas-tugas kita lah semua ni. Bukan saya seorang tapi sokongan daripada Facebook followers semua. Kita harus membawa kesedaran kepada kerajaan bahawa masih ada boleh penambahbaikan. Okey. Bagaimana sistem boleh datang. Kalau kamu buat program KIS, kamu minta makcik itu pergi jumpa dengan ketua kampung, kamu suruh makcik itu isi borang dalam internet, walaupun kampung dalam pun jaluran internet dia tidak ada. Makcik memang mata lebih sepit daripada saya. Dia terpaksa tengok kotak kecil-kecil dalam ruangan tu isi. Jadi kalau kita sebagai kerajaan, saya haraplah, saya ambil peluang ini, kita ikut cara Tuhan kata, agama kata apa? Mempermudahkan. Tetapi nampak ni sistem kerajaan kita di Malaysia bukan mempermudahkan, malah menyukarkan untuk orang-orang seperti ini. Jadi saya punya perjuangan adalah supaya kerajaan senang saja. Saya bukan nak lawan kerajaan. Saya mohon kerajaan mempermudahkan segalanya mengikut ajaran agama. Itu saja. Agama dah sedia ada, sedang kita buat benda tu. Jadi tapi kita lihat bahawa saya pun minta maaf lah, saya dengan kerajaan ni saya kata macam mana kita ada lagi barang ramai. Kalau you tengok dekat lembah maju Subang ni, la ilah, dia punya kemiskinan bandar tu teruk sangat sampai saya terima hari-hari orang kena potong bil air, tak makan. Bukan Melayu malas, tetapi kerana peluang untuk bertanding tu tidak begitu adil. Kerana ekonomi di seluruh keseluruhan adalah dikontrol oleh kaum Cina, dan Melayu mempunyai persaingan yang agak berbeza. Kita harap bahawa kerajaan dapat membantu dan jangan menyifatkan orang Melayu ni sebagai orang yang malas. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.kintv.com/pm untuk mengetahui berita selanjutnya. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nur Syah Muhammad Amin, salam hormat dan kita jumpa lagi.